Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk sesi kali ini kita akan belajar macam mana nak menukar pecahan kepada beratus. Di sini suka saya ingatkan, kita ada 3 jenis pecahan, iaitu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur. Jadi kita akan belajar macam mana nak menukar daripada pecahan ke dalam bentuk peratus dan juga sebaliknya, iaitu daripada peratus tukar balik semula dalam bentuk pecahan. Baik, kita akan belajar melalui contoh. Jadi contoh yang pertama kita akan buat ialah 3/10. Okey. Jadi kita akan cuba belajar menukar pecahan kepada peratus ni menggunakan beberapa kaedah lah. Kaedah yang pertama, kaedah pecahan per 100. Kalau kamu masih ingat lagi, di tahun 4 kita dah belajar bahawa perkataan peratus itu maksud dia adalah per 100, ringkasan daripada per 100. Jadi di sini kita menggunakan cara pecahan setara. 3/10 ini kita tukarkan kepada pecahan setara yang penyebutnya adalah per 100. Okey. Maknanya di sini kita akan cari jalan supaya kita dapat satu pecahan setara dengan 3/10 ni yang mempunyai penyebut 100. Okey. Jadi cuba kamu fikirkan daripada 10 kepada 100. Kita dah tahu nak tukar pecahan setara, nak cari pecahan setara, kita menggunakan kaedah darab. Jadi di sini apa yang perlu kamu fikirkan adalah 10 darab berapa dapat 100. Okey, 10 darab 10 jadi 100. Okey, kalau penyebutnya darab dengan 10, pengangka iaitu nombor 3 ni pun akan didarab dengan nombor yang sama, iaitu nombor 10. Jadi 3 darab 10 jawapannya 30. Jadi 3/10 sama dengan 30/100. Jadi kita tahu 30/100 ni adalah 30%. Okey. Okey. Baik, kita akan cuba dengan contoh yang seterusnya, masih lagi menggunakan kaedah yang sama. Okey, untuk kali ini kita akan buat pecahan 13/50. Okey, masih lagi menggunakan kaedah pecahan setara per 100. Itu kita kena cari jalan supaya pecahan per 50 ni, 13/50 ni menjadi pecahan setara yang mempunyai penyebut 100. Jadi kita kena tengok penyebut dia dulu, dapatkan hubungan 50 darab dengan berapa dapat 100. Okey, 50 darab 2. Jadi kalau penyebutnya yang 50 ni darab dengan 2, pengangka di atas ni pun akan darab dengan 2. 13 darab 2 berapa? 13 darab 2. Okey. Kalau kamu tak dapat kira cepat tu, kamu boleh kira dalam bentuk lazim macam ni. Okey, kita dapat 26. Jadi 13/50 sama dengan 26/100. Jadi kalau 26/100 tu maknanya ya 26%. Okey, sekarang kita terus dengan soalan seterusnya, contoh seterusnya, soalan nombor 3. Okey, boleh baca soalan yang keluar kat sini ni. Okey, kalau kamu perhatikan soalan ini, dia tak dinyatakan pecahannya. Macam soalan-soalan sebelum ni kita diberi pecahan. Contohnya 23/50 ditukar kepada peratus. Kita dah ada pecahan. Untuk soalan ini tak ada pecahan. Yang dia bagi adalah bilangan murid di dalam kelas tu jumlah ada 40 orang.
Dan murid perempuan pula 18 orang. So, disuruh kita cari berapakah peratusan murid perempuan. Okey, untuk soalan yang macam ni, memang dia tak sertakan pecahan. Tapi kita perlukan pecahan tu untuk mencari nilai peratus. Okey, jadi kita kena bentuk pecahan. Kita kena buat pecahan. Kita kena dapatkan pecahan daripada soalan ini. Kita dapatkan pecahan, baru kita boleh tukarkan kepada bentuk peratus. Okey, kalau kita tengok keseluruhan, keseluruhan murid dalam kelas ni adalah 40 orang. Semua murid 40 orang. Okey, bilangan murid perempuan pula 18 orang. Jadi, dari situ kita boleh bentuk satu pecahan. 18 daripada 40. Jadi, pecahannya adalah 18 per 40. Okey, baik. Sekarang langkah pertama kita dah ada. Pecahan dah ada. Jadi, bila pecahan dah ada, kita cuma perlu darab dengan 100%. Okey, ini yang kedua, cara yang kedua. Cara tadi kita tukar kepada pecahan setara yang mempunyai penjemput per 100. Yang ini, untuk cara yang kedua ni, kita cuma perlu darabkan pecahan ini dengan 100%. Dan untuk pengetahuan kamu, cara ni juga boleh digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada bentuk peratus. Darab dengan 100. Contohnya 0.2 nak tukar kepada peratus, darab 0.2 darab dengan 100. Maka hasil darab itu adalah nilai peratusan. Okey, kita sambung kepada ni tadi. Okey, untuk langkah seterusnya, sampai peringkat ini, kita boleh gunakan kaedah pemansuhan. Untuk tujuan kaedah pemansuhan ni adalah untuk kita menjadikan nombor-nombor yang terlibat ni, angka-angka yang terlibat ni, supaya menjadi lebih kecil dan mudah untuk kita membuat pengiraan. Lebih mudah dan lebih cepat, menjimatkan masa. Okey, macam mana nak buat mansuhkan? Kita tengok. Sebelah sini ada 100. Sebelah sini, yang 100 ni kita kita anggap sebagai dia sebenarnya adalah pengangka. Okey. Yang 18 ni pun adalah pengangka. Yang ini 40 adalah penyebut. Okey, kita boleh mansuhkan sifar yang berada di antara pengangka dan penyebut. Okey, kita tak boleh. Okey, tak boleh masukkan nombor selain dari sifar lah. Untuk pemansuhan kita boleh masukkan, cuma kena nilai bilangan, kena bilangan yang sama. Contohnya di sini ada satu sifar, jadi kita masukkan satu sifar ni, dan di sini pun bahagian sini, bahagian pengangka ni kita ambil satu sifar juga. Yang ini tak boleh sebab dia tak ada pasangannya, tak lengkap pasangannya, dia mesti ada pasangan. Okey, yang ni dengan ni, yang ni tak ada, jadi tak boleh, kita biarkan macam tu. Okey, sampai tahap itu ada lagi kaedah untuk kita kecilkan nombor-nombor ini, iaitu kaedah permudahkan. Kita memudahkan, memudahkan pecahan lah. Kalau ingat lagi macam mana kita mudahkan pecahan. Okey, jadi di sini kita boleh gunakan sifir 2. Yang paling asas awak kena tahu adalah sifir 2. Okey, kita tengok di sini, saya tunjukkan dalam sifir 2. Okey, kat sebelah ni ada sifir 2, kamu tengok. Dalam sifir 2 ada 4, ada 10 dan ada 18. Jadi semua ni boleh kita ringkaskan. Kita ringkaskan, maknanya di sini, okey, 2 darab 1, 2 darab 2, 4 sifir 2, dan 2 darab 5, 10. Okey, seterusnya antara 2 dengan 18, pun sama juga. Kamu tengok sifir 2, dalam sifir 2 ada 2, ada 18. Jadi kita masih boleh gunakan sifir 2 untuk ringkaskan. Saya guna warna hijau supaya kamu dapat bezakan.
Okey, yang ni 2 darab 1, 2. 2 darab berapa? 18. Ya, 2 darab 9. Jadi, sekarang kita tinggal nombor-nombor yang kecil. Cuba kita salin balik. Dia akan jadi 9. Okey, maknanya 18 ni dah tak ada. Dah masukkan, dah ringkaskan, tinggal 9. Okey, yang 40 ni. Bukan 2 9. Yang 40 ni asalnya 40. Masukkan dan ringkaskan. Dah masukkan tinggal 4. Dan ringkaskan tinggal 2. Ringkas lagi sekali tinggal 1. Darab dengan 100 pun tinggal 5. Jadi 5. Jadi sampai tahap sini, saya harap kamu ingat lagi lah macam mana kita nak darabkan pecahan ni. Ayat matematiknya adalah 9 darab 5. Yang satu bahagi dengan 1. Jadi 9 darab 5 45. 45 bahagi 1 dapat balik 45. Dapat semula 45 Sebarang nombor bahagi dengan 1 dapat balik nombor itulah. Jadi 9 darab 5 45 bahagi 1 45. Jadi jawapan inilah yang kita cari, 45%. Maknanya dalam kelas ini 18 orang adalah murid perempuan. Keseluruhannya ada 40 orang murid. Jadi bila kita tukar, kita cari berapa peratus murid perempuan dalam kelas ini. Jawapannya adalah 45%. Okey, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Masih lagi cara ataupun kaedah untuk kita menukar pecahan kepada peratus, mencari nilai peratus. Baik, kamu boleh baca soalan yang muncul di skrin ni. Okey, kali ini soalan yang dibagi adalah dalam bentuk jadual. Okey, sama juga dengan sebelum ni. Tidak ada pecahan yang diberi. Okey. Yang dinyatakan di sini cuma bilangan buku. Bilangan buku dalam sebuah bilik. Keseluruhan buku dalam bilik tersebut adalah 500 buah. Okey. Ada 3 jenis buku yang berlainan, iaitu buku sains, buku matematik dan juga buku bahasa Inggeris. Bagi buku sains, dia bagi jumlah dia. Bagi buku bahasa Inggeris pun dia bagi jumlah dia. Tetapi buku matematik, jumlah ataupun bilangan buku matematik tidak dinyatakan. Dan soalannya kat bawah jadual ni jadual ni soalan dia kata hitung peratusan buku matematik. Untuk menjawab soalan bentuk macam ni, untuk kita mendapatkan nilai peratus bagi buku matematik ni, perkara pertama yang kamu kena buat ialah dapatkan dulu berapa bilangan buku matematik dalam bilik ni. Kita boleh cari. Sebab dia dah bagi tahu bilangan keseluruhan semua buku dalam dalam bilik ni, campur, maksudnya jumlahkanlah. Buku sains, buku matematik dan buku bahasa Inggeris jumlahnya ada 500 buah. Okey? 500. Jadi kalau buku sains, ada 225 buah. Buku matematik kita belum tahu. Tak tahu lagi Kemudian buku bahasa Inggeris ada 75. Okey, keseluruhan semua kalau campur 3-3 ni kita ada 500 buah buku. Okey, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan jumlah buku matematik? Cuba kamu fikirkan apa ayat matematik, apa jalan penyelesaian dia untuk kita dapatkan dulu nilai ataupun bilangan buku matematik dalam bilik. Okey, itu dia. Betul. 500 itu keseluruhan dia, semua sekali jumlah buku dalam bilik ni. Tolak dengan buku sains 225.
tolak sekali lagi dengan buku BI 75. Okey. Jadi hasil tolak nanti adalah bilangan buku matematik. Okey. Buat dalam bentuk lazim 500 tolak 225, kita akan dapat 275. Kemudian seterusnya 275 tolak lagi dengan 75, iaitu buku bahasa Inggeris. Kita dapat 200. Jadi 200 ini adalah bilangan buku matematik. Kita belum dapat jawapan lagi. Kita belum dapat jawapan lengkap lagi. Jangan dapatkan jawapan lengkap. Okey, sebelum ni, yang contoh sebelum ni, saya dah bagi tahu bahawa untuk kita dapatkan nilai peratus, apa mula-mula sekali kita kena lakukan? Apa mula-mula sekali kita kena ada? Ya, kita kena ada pecahan. Jadi dalam soalan ni dia tak bagi pecahan, tetapi kita boleh cari. Okey, kita nak dapatkan buku matematik, jadi kita nak kena bentukkan pecahan bagi buku matematik. Buku matematik adalah 200, keseluruhannya 500. Jadi pecahan untuk matematik ialah berapa? Ya, 200 per 500. Okey, ini untuk matematik. Okey, sebagai latihan lah, sebagai tambahan, kalau kita nak cari contohnya peratusan buku BI, apa pecahan dia? Apa pecahan yang kita gunakan? Yang tadi ni, okey, yang ini adalah pecahan untuk matematik. Okey, kalau untuk BI kita ambil yang ni 75. Kalau yang BI kita ambil 75. Ni. Kalau sains 225. Maknanya kalau kita nak cari peratusan untuk sains 225 per 500. Kalau BI 75 per 500. Okey, faham ya? Okey, kita teruskan. Okey, matematik 200 per 500. Okey. Sekarang pecahan kita dah dapat. Kita dah bentuk pecahan, kita dah dapatkan pecahan. Apa langkah seterusnya untuk kita dapatkan nilai peratus? Ya, darab dengan 100%. Ingat langkah sebelum ni ya. Okey, darab dengan 100%. Okey, di sini kita beruntung sebab apa? Sebab banyak yang kita boleh ringkaskan, banyak yang boleh kita permudahkan, kita boleh mansuhkan banyak sifar ni. Okey. Okey, untuk kamu lebih faham, saya salin balik ni supaya kita nampak lebih tersusun mana yang kita boleh mansuh, mana yang tak boleh. Okey. Okey, jadi saya gunakan warna merah sini. Okey, yang ini sifar ni kita mansuhkan dengan ni. Sifar dekat 5 yang ni kita boleh masukkan sama ada dengan dekat atas ataupun di sini. Okey. Terpulanglah. Katalah sekarang ni kita nak ambil yang ni. Supaya dia jadi satu, senang. Jadi sekarang ni tengok dia ada pasangan ni dengan ni. Okey, yang pertama ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okey. Jadi sekarang ni yang tinggal ada dua sifar yang duduk dengan 200 ni. Bolehkah kita masukkan? Maknanya kita potong macam ni. Kita masukkan macam ni. Ni dengan ni. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Dia dalam bentuk yang sama. Dalam kumpulan yang sama. Dia nak kena ada pasangan lain. Tapi tak apa. Sebab itu pun dah banyak ringkasnya, banyak kurangnya. Kita tulis ayat matematik dia semula. Cuba kamu sebutkan dulu. Apa ayat matematik dia?
Okey, semak. Saya tulis semak dengan apa yang kamu sebut tadi, sama tak? Ya, matematik dia ialah 200 darab 1. Sifar ni dah tak ada, dah masuk. Bawah dia bahagi dengan 5. Okey, ini ayat matematik dia. Ini untuk yang penguasaan sifir dia kurang kurang cekap. Maknanya sifir pun ada yang hafal, ada yang tak. Kamu gunakan kaedah ni lah. Bagi mereka yang mahir dan menguasai sifir dengan baik, dia tak perlukan semua ni. Dia boleh masukkan lagi, dia boleh ringkaskan lagi pecahan ni dengan menggunakan kaedah darab. Sebelum ni kita dah buat masa contoh sebelum ni tadi. Okey, dan gunakan sifir 5. Okey, sifir 5. Okey, tengok sifir 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 4, 20. Okey, saya ulang sekali lagi. 5 darab 1, 5. Yang ni 5 darab 4, 20. Jadi pendarab dia tu kita gantikan sini. Maksudnya 5 darab 1, 5. 5 darab 1, 5. Kemudian 5 darab 4, 20. Jadi sekarang ni 20 ni dah dimasukkan, tinggal sifar ni. Sifar ni ingat ini sifar ni kita tak masukkan. Yang masukkan sifar ni sebab 20. Satu sifar je. Jadi sekarang tinggal angka dia 40. Okey. Jadi ayat matematik dia akan jadi ringkas, lagi ringkas. 40 darab 1 bahagi 1. Kan senang. 40 darab 1 bahagi 1. Itu dapat jawapan dia. 40 darab 1, 40. 40 bahagi 1, 40. Jadi jawapan dia 40%. Okey. Jadi peratusan buku matematiknya adalah 40%. Baik. Okey, untuk latihan kamu boleh keluarkan kertas dan pensel. Dan juga kamu pausekan dulu, berhentikan kejap video ni. Saya nak kamu cuba cari peratusan bagi buku bahasa Inggeris dan juga buku sains. Okey, pausekan dulu. Kemudian dah selesai jawab nanti, play balik video ni. Di ujung nanti ada akan keluar jawapan dia. Semak je jawapan dengan apa yang kamu kira sama tak sama. Okey, pause dulu. Baik, saya harap kamu dah buat pengiraan. Okey. Jadi, saya akan tunjukkan jawapan peratusan bagi buku bahasa Inggeris dan juga buku sains. Sama tak dengan jawapan kamu? Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey, sama tak? Okey, kalau sama tahniah. Kalau tak sama, tak apa. Kamu boleh refine balik, play balik video ni, fahamkan betul-betul, buat semula. Jangan putus asa. Okey, selamat berjaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada songsangan dia ataupun macam mana daripada peratus. Jadi kita dah tukar dalam bentuk peratus, nak tukar balik dalam bentuk pecahan. Okey. Okey, di sini kita cuba tukarkan 70% kepada bentuk pecahan. Senang je. Mula-mula pada asal mula-mula kita belajar peratus ni, kita dah diingatkan bahawa 70% ni adalah ringkasan kepada 70%. Jadi paling asal sekali kita tuliskan 70% sama dengan 70%. Okey, kemudian langkah kedua kita semak. Sama ada pecahan ini masih boleh dipermudahkan lagi. Sama ada melalui kaedah bahagi, kaedah pemasuhan ataupun meringkaskan pecahan.
Okey, mula-mula sekali kita boleh ringkaskan pecahan ni dengan kaedah pemansuhan. Sifar sini 1. Di bahagian pengangka 1. Bahagian penyebut pun 1. Jadi yang ni tak boleh lah, sebab tak ada pasangan dia. Yang ni dah ada pasangan dengan pengangka ni. Pengangka penyebut. Ini tak ada. Tunggal, single. So, yang tinggal sekarang ni adalah 7 per 10. Jadi 70% adalah 7 per 10 dalam pecahan. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah 25. 25%. Okey, 25%. Kita nak tukarkan balik kepada bentuk pecahan. Okey, apa dia? 25% sama dengan 25%. Okey. Kemudian kita semak pecahan yang kita dah buat ni sama ada ianya boleh dipermudahkan lagi atau tidak. Okey, untuk asas yang paling ringkas sekali, paling mudah yang kamu nak ingat, untuk memudahkan pecahan, kalau dia tak boleh masukkan dengan sifar, sebab ini tak ada sifar. Yang 100 dia ada sifar. Kamu tengok belakang dia, nombor yang berada di tempat sah. Ini nombor 5, yang nombor kosong. Dah tentu kita boleh guna sifir 5. Sebab hasil darab sifir 5 ni, kalau kamu perhatikan sifir 5, okey, kamu tengok yang sifir 5 ada keluar kat sini. Kamu tengok nilai ataupun angka yang berada di tempat sah. Dia tak ada angka lain. Angka yang berada di tempat sah ada 2 je. Dia akan gila-gila. 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Itu je. Jadi kalau kita jumpa pecahan yang pengangka dan penyebutnya terdiri daripada 5 dan sifar, kita tahu pecahan ini boleh dipermudahkan menggunakan sifir 5. Okey. Okay, tengok sifir 5 darab berapa? 25. 5 darab 5, 25. Okey, yang ini nak mudah, kita ambil 5 darab berapa? 10. Kita ambil ni je, 1 dengan sifar je. Okey, 5 darab berapa? 10. 5 darab 2. Sifar ni jangan usik, sebab sekarang ni 5 darab 2, 10. 10 hanya ada 1 sifar. Sifar ni biarkan dulu. Jadi sekarang ni, saya salin balik supaya kamu nampak. Sekarang ni yang tinggal pecahan ini adalah 5 per 20. Okey. Yang tinggal sekarang adalah 5 per 20. Okey. Nilai angka di tempat sah dia adalah 5 dan sifar. Bermakna kita masih boleh masukkan dengan sifir 5. Okey. 5 darab 1, 5. 5 darab 4, 20. Sampai ke sini kita dah tahu ini adalah pecahan termudah dia. Dah tak boleh nak diringkaskan lagi. Jadi 25% sama dengan 1 per 4. Okey. Senang je. Harap kamu faham. Kamu boleh buat latihan untuk menilai sejauh mana kefahaman kamu. Di bawah ni, di bahagian description ni ada disertakan link untuk mencuba soalan kuis yang berkaitan dengan apa yang kita dah belajar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.